Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli summa amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, tinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini buat sekian kalinya diberikan kesempatan, keizinan, bantuan, dipermudahkan kita untuk menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Kemudian duduk sebentar dalam masjid ini beriktikaf, dan kemudian duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini dipandang sebagai salah satu kebaikan ataupun amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, sambung kita dalam perkongsian ilmu menggunakan kitab hadis 40 Imam An-Nawawi. Kitab hadis 40 Imam Nawawi. Dan pada malam ini kita masuk pada perbahasan hadis yang ke-9. Kita masuk pada perbahasan hadis yang ke-9, yang mana hadis yang sebelum ini kita ceritakan mengenai kehormatan Muslim. Kehormatan Muslim, iaitu yang Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia sehinggalah dia mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian menunaikan solat, kemudian mengeluarkan zakat. Setelah mereka buat yang sedemikian, maka terpeliharalah darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan wahisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka terserah kepada Allah. Adapun hadis yang ke-9 pada malam ini tajuknya mudah dan tidak menyusahkan. Mudah dan tidak menyusahkan. Hadis yang berbunyi, an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Maksudnya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang aku larang kamu melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Dan apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka hendaklah kamu lakukannya sekadar kemampuanmu. Sesungguhnya telah binasalah kaum sebelum kamu lantaran kerana banyak bertanya dan mereka menyalahi para nabi mereka. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab berpegang dengan Al-Kitab dan Sunnah, pada bab mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab kelebihan pada bab mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak banyak bertanya kepadanya pada perkara yang tidak penting.
Hadis yang ke-9 ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah hadis yang termasuk dalam Jawami'ul Kalim. Maksudnya kata-kata yang dikeluarkan oleh baginda Nabi yang ringkas akan tetapi membawa maksud yang padat, maksud yang luas, maksud yang sangat jauh. Kata-katanya pendek saja yang kita kongsikan tadi. Yang pertama sekali kita tengok perawi hadis ni. Hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ni kita semua pernah dengar lah nama dia. Nama yang tidak asing lagi. Baca kitab hadis, kitab fiqh, kitab tafsir. Yang penting kitab agama mesti sebut nama Sayyidina Abu Hurairah. Jadi nama betul dia. Nama betul dia bukan Abu Hurairah. Adapun nama betul dia adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi Al-Yamani, orang Yaman, orang Dus, satu tempat daerah di Yaman namanya Dus. Jadi dia punya gelaran dia Ad-Dusi Al-Yamani. Sayyidina Abu Hurairah sebelum memeluk agama Islam namanya Abdul Syams. Abdul ni maksudnya hamba. Syams matahari, hamba kepada matahari. Dan setelah dia memeluk Islam, lalu nama dia ditukar. Nabi bagi nama dia Abdul Rahman. Jadi nama yang terbaik adalah Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim dan sebagainya. Hamba kepada salah satu daripada nama Allah. Jadi nama dia adalah Abdul Rahman bin Sakhar. Tinggal di Yaman, kemudian berhijrah. Beza umur dia dengan baginda Nabi adalah 34 tahun. Lahir 19 tahun sebelum Nabi berhijrah. Maksudnya kalau dihitung-hitung, Nabi berhijrah, maksudnya Nabi 53 tahun, Nabi berhijrah, dia 19 tahun sebelum itu. Maksudnya ketika 34 tahun usia baginda Nabi, barulah lahirnya Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian dia berhijrah pergi ke kota Madinah. Pergi ke kota Madinah. Dia orang Yaman. Pergi ke Madinah lalu memeluk Islam pada tanggal ataupun pada tahun ke-7 Hijrah. Pada tahun yang ke-7 Hijrah. Nabi wafat pada tahun ke-11 Hijrah. Dia masuk Islam tahun yang ke-7 Hijrah. Jadi lebih kurang 3 tahun atau 4 tahun. 3 tahun ke 4 tahun dia bersama dengan baginda Nabi. Jadi satu tempoh yang pendek. Satu tempoh yang pendek berbanding dengan Sayyidina Abu Bakar yang bersama dengan Nabi semenjak Nabi di Mekah lagi 13 tahun. Mendapat wahyu umur 40. Berdakwah di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi 23 tahun Sayyidina Abu Bakar bersama dengan baginda Nabi. Adapun Sayyidina Abu Hurairah hanya lebih kurang 3 ke 4 tahun. Jadi waktu yang jauh, beza, pendek. Akan tetapi Sayyidina Abu Hurairah merupakan salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayat menghafal hadis Nabi. Ulama hadis menyatakan hampir 5,000 lebih hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah. Jadi mereka ada yang tidak mempercayai, ada yang tak percaya. So dia kata macam mana seseorang yang bersama dengan seseorang yang lain dalam tempoh yang pendek 3 ke 4 tahun boleh hafal lebih kurang 5,000 lebih hadis. 5,000 lebih, satu jumlah yang banyak lah. Banyak. Jadi hadis Nabi ni bukan hanya pada perkataan. Kalau kita tengok ta'arif hadis Nabi, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin atau taqririn. Apa yang disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, daripada kata-kata Nabi. Maksudnya apa yang Nabi cakap, sahabat dengar betul-betul, sahabat ikut balik, ucap balik. Au fi'lin, ataupun perbuatan Nabi. Nabi tak cakap, Nabi buat. Nabi solat macam mana, Nabi makan macam mana. Jadi sahabat nampak, sahabat meriwayatkan Nabi makan baca basmalah, kemudian makan tangan kanan, sesudah makan Nabi buat apa. Jadi dia nampak, itu namanya perbuatan.
au taqririn ataupun daripada pengakuan. Apa yang sahabat buat, Nabi nampak lalu Nabi mengakui. Nabi mengakuilah, membenarkan, membenarkan. Jadi yang 5,000 tu bukanlah semua sekali kata-kata Nabi. Jadi merangkumi 3 tadilah definisi hadis, daripada kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, dan apa yang Nabi mengakui perbuatan sahabat. Jadi itu 5,000 lebih. Bahkan di zaman kita pun ada orang yang macam tu, manusia yang genius. Kita panggil dia genius lah. Asal kecil-kecil, dulu zaman saya Adiputra. Kita baru belajar tambah 2 nombor, 3 nombor, dia dah boleh lebih berbelas nombor, tali lagi. Dan dia lebih laju daripada orang pakai komputer. Jadi itu zaman kita, zaman sahabat itu lagi hebat, mereka dikurniakan. Dan ada juga para ulama yang menyatakan Nabi pernah, ketika mana Nabi nak meriwayatkan ataupun nak menyampaikan satu tazkirah, satu nasihat kepada sahabat, lalu Nabi buat satu tawaran. Barang siapa yang mahu dikekalkan ingatannya, dikuatkan hafalannya, maka hendaklah dia membentangkan ridak dia. Siapa yang bagi aku duduk di atas ridak dia, sementara aku akan menyampaikan tazkirah, maka orang itu hafalannya akan kuat, tidak akan hilang. Lalu Sayyidina Abu Hurairah orang yang paling cepat. Nabi offer dia, siapa yang nak aku duduk kat ridak? Ridak tu selendang lah. Selendang biasa kita pakai tu. Dibentangkan, Nabi duduk kat situ, kemudian Nabi meriwayatkan hadis, Nabi cerita kat sahabat, bagi nasihat. Nabi kata siapa yang nak letak ridak dia kat situ, kat pasir, kat pasir. Kemudian orang yang empunya ridak itu, Nabi kata tidak akan lupa, kuat ingatannya. Lalu yang dapat itu adalah Sayyidina Abu Hurairah. Maksudnya dia paling cepat, bukan sahabat yang lain tak nak. Sahabat yang lain pun nak, tapi dia yang paling dekat, paling cepat. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, pengakuan dia sendiri, selepas daripada itu aku tidak melupakan satu pun apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Maksudnya kuat, banyak dia punya ingatan dia. Dan yang ketiga, kenapa Sayyidina Abu Hurairah di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, walaupun tempoh dia bersama dengan Nabi sangat singkat, 3 ke 4 tahun. Kerana Sayyidina Abu Hurairah dia berhijrah daripada Yaman ke Madinah. Dia dikategorikan sebagai ahli sufah. Ahli sufah ni orang yang susah, orang susah, orang yang miskin, orang yang penduduk Mekah pergi Madinah yang tak ada keluarga, tak ada harta, semua tak ada. Jadi Nabi tempatkan dia di belakang, berhampiran dengan rumah Nabi dalam Masjid Nabawi. Ada satu kawasan di bahagian belakang daripada makam Nabi, sedikit tempat yang tempat dia ke atas sikit. Kalau jemaah lelaki biasalah nampak, jemaah perempuan mungkin nampak ketika mana masuk dalam raudhah je lah, waktu tu dia boleh nampak lah. Jadi ada tempat belakang dia tu, ada satu ruang yang dia tinggi sikit daripada level yang biasa. Jadi itu dikatakan adalah tempat yang Nabi sediakan bagi ahlu sufah, iaitu orang-orang yang miskin, fakir. Daripada Mekah pergi Madinah tak ada apa-apa, rumah semua tak ada, pekerjaan semua tak ada, dan orang yang luar juga pergi ke Madinah tak ada tempat. Jadi Nabi sediakan tempat, di situlah mereka akan bermalam. Dan makanan mereka itu diberikan oleh Nabi ataupun melalui para sahabat yang kaya, yang akan sedekah. Jadi Sayyidina Abu Hurairah ahli sufah, dia sentiasa dengan Nabi. Nabi musafir, dia pergi, Nabi makan, dia pergi, Nabi pergi perang, dia pergi, Nabi duduk, semua dia ada. Jadi kalau orang bersama dengan Nabi, bukankah dia orang yang paling banyak melihat, kerana dia sentiasa bersama. Adapun Sayyidina Abu Bakar, dia ada pekerjaan dia sendiri, dia ada kerja dia ada berniaga. Jadi bukanlah dia sentiasa dengan Nabi, bukan dia sentiasa, kan dia ada komitmen dia sendiri. Jadi ada kala dia bersama dengan Nabi, waktu dia pergi kerja lah. Adapun Sayyidina Abu Hurairah, dia tak ada kerja, jadi dia sentiasa bersama dengan Nabi. Jadi kita nampaklah manfaat dia, iaitu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Sayyidina Abu Hurairah. Dan nama dia Abdul Rahman. Kalau begitu, bagaimana dapat nama Hurairah? Bapa kepada anak kucing. Hirrah ni anak kucing. Anak kucing Hurairah adalah anak kucing. Kerana Sayyidina Abu Hurairah ni adalah orang yang suka bermain dengan binatang, iaitu kucing. Dikatakan
Dia Nabi terlihat dia sedang bermain dengan anak kucing. Anak kucing tu masuk dalam lengan dia. Lengan jubah. Jubah orang Arab, lengan dia ni besar. Jadi dia boleh masuk. Kalau di Mesir itu, kadang besarnya lengan jubah ni menunjukkan tahap keilmuan dia. So jubah ni. Kita padan lah, butang je lah. Ilmu tak tahu mana. Jadi itu di setengah tempat lah. Jadi adat pakaian itu ada melambangkan dia punya ilmu dia lah. Jadi dia masuk, anak kucing tu muat masuk dalam ni. Besar, masuk. Kalau buat gini tak nampak, tangan dia masukkan dia gini tak nampak. Jadi anak kucing tu masuk. Jadi Nabi nampak dia suka main anak kucing. Lalu Nabi panggil dia bapa kucing. Bapa kepada anak kucing. Bukanlah bapa, maksudnya pak lah. Pak. Macam orang kalau ada janggut, tok janggut, pak janggut, gitulah lebih kurang. Bukan dia pasal dia suka main. Jadi apakah itu satu hinaan, satu kejian? Tidak, kerana itu diredai, disukai. Sayyidina Abu Hurairah suka. Jadi boleh. Kalau tak suka maka tidak boleh, tapi mustahil lah dia tak suka. Pasal gelaran itu yang bagi Nabi sendiri. Namun saya tak suka. Bahkan dia lagi suka pasal Nabi sendiri yang bagi gelaran dia begitu. Kita pun kalau tak dibagi tahu nama sebenarnya, kita pun ingat Abu Hurairah tu nama dia adalah, itulah nama dia. Itulah nama dia. Sebenarnya nama dia adalah Abdul Rahman. Macam nama Imam Syafi'i, nama dia bukan Syafi'i, Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris. Jadi terkenal dengan Syafi'i, nama gelaran untuk nenek moyang dia. Jadi itu sedikit pengetahuan. Kemudian wafat pada umurnya 78 tahun dan dikebumikan di perkuburan Baqi'. Yang kita ziarah selalu tu, keluar daripada Masjid Nabawi, keluar setelah memberi salam kepada baginda Nabi, pergi keluar daripada Babul Baqi', menuju kita ke kuburan Baqi'. Kita pergi ziarah. Jadi yang kita bagi salam semua sekali mendoakan, termasuklah Sayyidina Abu Hurairah dikebumikan di situ. Kemudian kita tengok intipati hadis ni, pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama, apakah punca ataupun sebab kenapa Nabi ucapkan hadis ni? Namanya asbab wurudul hadis. Kalau Al-Quran, sebab nuzul. Kenapa diturunkan ayat tu ataupun surah tu, ada sebab dia. Mungkin orang tanya, Nabi jawab. Jadi Nabi nak jawab tu, turun wahyu, Nabi terus jawab. Jadi itu sebab ayat itu diturunkan kerana pertanyaan daripada orang. Adapun hadis yang ke-9 ini kenapa diucapkan? Kerana Nabi satu hari Nabi berkhutbah ataupun Nabi sedang memberi nasihat kepada para sahabat. Nabi kata, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, telah difardukan ke atas kalian semua, iaitu kefarduan haji, maka tunaikanlah haji. Lalu faqala rajulun, lalu bertanya seorang lelaki, akullu amin ya Rasulullah, apakah haji itu ditunaikan setiap tahun wahai Rasulullah? Lalu Nabi diam. Pasal kata hatta qalaha salasan. Nabi diam sehingga kan lelaki yang tanya tadi tanya Nabi 3 kali. Wahai Rasulullah, haji itu setiap tahun ke? Nabi diam je. Dia galih kat sini pula, wahai Rasulullah, haji itu 3 kali ke? Nabi diam je. Tanya lagi. Kemudian Nabi pun mengungkapkan, sekiranya lau qultu na'am, sekiranya aku mengatakan na'am, nescaya kamu tidak akan mampu dan benda itu akan memberatkan kalian. Memberatkan sama ada yang bertanya dan semua sekali lah kita. Kalau aku kata iya haji tu, kan dia kata tadi, adakah haji tu setiap tahun? Kalau Nabi jawab ya setiap tahun, maka nescaya akan memberatkan kamu dan akan menyusahkan, menyukarkan, dan kalian tidak akan mampu buat setiap tahun. Setiap tahun. Kemudian Nabi kata, biarkanlah aku dengan apa yang aku tinggalkan kepada kamu. Maksudnya apa yang aku kata itu je lah, jangan ditanya-tanya lagi. Nabi kata wajib, haji itu wajib. Nabi tak kata 5 tahun sekali ke, 10 tahun sekali atau setahun sekali ke, maka dia kekal wajib, buat sekali dah memadai. Jadi Nabi kata, biarkan dengan apa yang aku perintahkan kepada kamu. Dan kalau aku larang kamu buat satu larangan, maka hendaklah kamu jauhkan. Apa yang aku perintahkan kamu buat, maka seboleh, semampu, mengikut kemampuan kamu, maka hendaklah kamu buat.
Jadi itu punca kita panggil asbab wurudul hadis, sebab Nabi mengungkapkan hadis itu. Jadi Nabi kata, apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka hendaklah kamu buat mastata'tum, semampu yang kamu boleh. Kemudian kita tengok itu maksud itu sebab hadis itu dilafazkan ataupun asbab wurudul hadis. Kemudian kita tengok intibar yang pertama, pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil. Yang pertama, sesuatu yang aku melarang kamu daripada melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Nabi kata, apa yang aku larang, wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kamu mengerjakan. An-nahyu adalah larangan. An-nahyu itu bahasa Arab membawa maksud larangan. Larangan ini ada dua maksud. Yang pertama, larangan dalam erti kata makruh. Yang kedua, larangan juga haram. Jadi ada dua, satu larangan makruh, satu larangan haram. Makruh ni semua orang tahu. Makruh ni tidak berdosa siapa yang mengerjakannya dan diberi pahala siapa yang meninggalkannya. Siapa yang meninggalkannya, maksudnya benda itu diberi pahala, itu benda yang makruh. Contoh perbuatan yang makruh apa? Makan bawang putih ataupun bawang merah yang mentah lalu mendatangi tempat ibadat, solat berjemaah. Ada larangan yang khusus, Nabi melarang sahabat yang makan makanan yang berbau lah. Jadi pada ketika itu bawang putih, bawang merah itu macam ulam lah. Macam ulam dimakan mentah-mentah begitu. Kerana makanan itu kalau dimakan dia akan mendatangkan satu bau yang tidak menyeronokkan. Jadi Nabi larang. Tapi larangan itu tidak sampai kepada tahap haram. Tetapi kalau sahabat tak buat, kalau kita tak buat, maka kita dapat pahala. Buat tidak berdosa, kalau tinggalkan dapat pahala. Maka kalau kita lawan daripada itu, iaitu kita pakai wangian pula, bahkan di situ dapat pahala sunat. Jadi bukan bawang je lah maksudnya, apa sajalah yang ada bau. Kita ni apa yang bau makanan? Durian lah. Durian bau power. 3-4 orang saf belakang bau. Musangking punya powernya. Bagi bau je lah. Jadi kalau begitu nak makan, makan yang waktu solat dia jauh lagi lah. Makan pukul 10 kan, 10 pagi nak jumpa Zuhur tu lambat sikit. Jangan makan di antara maghrib ke isyak. Masa kita pergi sembahyang jemaah, kita kadang sendawa kan boleh tahan kan. Kadang terlepas juga. Dan sebagainya lah, jering ke apa, makanan yang berbau, petai. Jadi itu makruh. Adapun larangan yang haram itu semua orang tahu. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ini kita pernah kongsi dulu. Benda yang haram dan larangan yang kedua adalah haram. Haram ni buat berdosa dan akan diazab, tinggalkan dapat pahala. Itu benda yang haram. Contohnya mengumpat, mencuri, riba, rasuah, berzina dan sebagainya. Jadi larangan ini Nabi kata, sesuatu yang aku melarang kamu daripada melakukannya, maka hendaklah kamu menjauhi. Nabi bukan kata jangan buat, tapi Nabi suruh jauh. Buat dengan jauh tu maksud dia lain. Macam kita kata dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu menghampiri zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kerana zina itu adalah sekeji-keji dan adalah jalan yang buruk. Zina ini benda yang perbuatan yang keji dan adalah jalan yang buruk. Allah tak beritahu wala taf'alu, jangan buat zina. Allah kata hampir pun jangan. Jangan kata buat, hampir. Maksud kalau kita kata, kita larang anak kita, awak jangan masuk pusat komputer, pusat main game. Tapi kalau kita kata jangan masuk, maksudnya hampir boleh, tapi cuma jangan masuk aja. Tapi kalau mak ayah pesan, awak dekat pun tak nak, mak tak bagi awak lalu depan tempat video game tu. Maksudnya apa? Jangankan kata masuk, lalu pun tak boleh. Begitu. Jadi Allah bagi tahu wala taqrabuz zina, jangan menghampiri zina. Bukan buat zina, buat itu dah memang lagi teruk, hampir pun Allah larang. Jadi apa sahaja perbuatan yang boleh membawa kepada zina. Contohnya apa?
Mungkin dengan menonton, melihat, telefon, mesej dan sebagainya lah. Itu belum zina lagi, tapi itu muqaddimah. Permulaan yang boleh membawa kepada zina. Benda itu pun Allah kata jangan dekat. Jangan buat. Jangan buat. Jadi Nabi larang kita. Nabi kata apa? Jauhkan kita daripada perkara yang dilarang. Jadi secara asasnya perkara yang dilarang itu adalah perkara yang kita kena jauhkan, kecuali dalam beberapa keadaan yang kita sebut sebagai darurat, ataupun darurat. Maka pada ketika itu perkara yang dilarang itu dibenarkan ataupun dibolehkan. Dalam satu kaedah yang berbunyi qawaid fiqhiyah, ad-daruratu tubihul mahzurat, perkara yang darurat itu mengharuskan perkara yang dilarang. Perkara yang situasi yang darurat itu membolehkan kita buat benda yang dilarang. Contohnya membuka aurat. Membuka aurat itu adalah haram. Sama ada lelaki ada batasan aurat dia, begitu juga dengan perempuan. Tetapi ketika mana doktor ingin buat satu pembedahan dan tempat itu kena kepada tempat yang terpaksa dibuka aurat, maka pada ketika itu darurat. Kalau tak buka tak boleh. Nak bersalin contohnya. Dia yang paling basic, nak bersalin. Maka pada ketika itu membuka aurat yang pada asalnya diharamkan, kita dibolehkan kerana darurat. Kerana darurat. Contohnya mencuri itu haram. Makan bangkai itu haram. Minum arak itu haram. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar itu arak haram, judi haram, menyembelih untuk berhala itu haram, dan menenung nasib itu najis. Rijsun min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan. Kemudian ayat selepasnya, sekiranya kita berada dalam keadaan yang terpaksa sedangkan hati kita tidak menginginkan benda tu, famaniturra ghayra baghin wala 'adin fala itsma alaih. Sesiapa yang dalam keadaan terpaksa, maksudnya dia darurat, sedang ia tidak mengingininya dan dia tidak melampaui batas, maka dia tidaklah berdosa. Contohnya kita dalam keadaan yang kelaparan, tak ada makanan, sesat dalam hutan ni, tunggu makanan tak ada ni. Kalau tak makan ni memang tak berdaya nak keluar balik, nak jalan. Di ketika itu lalulah babi hutan depan kita. Apa kita buat? Kita pun sembelih lah, tembaklah dia. Makan boleh tak? Boleh makan. Lepas tu dalam keadaan kita dalam keadaan yang darurat, terpaksa, sedangkan hati kita tak nak benda tu, dan kita tidak melampaui batas, iaitu tak simpan, buat stok. Maksudnya makan tu hanya untuk meneruskan kehidupan. Makan hanya untuk meneruskan kehidupan. Jadi pada ketika itu boleh. Pada ketika itu kita boleh. Jadi itu perkara yang haram ada kalanya dibolehkan. Itu dalam keadaan yang darurat. Jadi darurat ini bukanlah dalam definisi kita yang buat sendiri. Aku darurat lah rasanya sekarang ni. Lapar ni rasa boleh kot mencuri pisang orang sebelah. Ataupun apa sajalah yang nak buat, yang dia sendiri mendefinisikan dia itu dalam keadaan yang darurat. Darurat ni para ulama meletakkan satu dawabit, kaedah. Darurat tu maksudnya seseorang tu berada dalam keadaan yang boleh mengancam nyawa je. Kalau tak buat benda tu dia boleh mati, ataupun akan kehilangan anggota tubuh dia, ataupun akan terancam, ataupun hilang fungsi, ataupun tak dapat meneruskan kehidupan seperti biasa. Jadi itu darurat. Sekiranya ada pilihan yang lain, maka tidak boleh dia ambil benda yang diharamkan. Contohnya perempuan yang ingin melahirkan anak, ada dalam pada waktu yang sama doktor wanita yang boleh menguruskan, yang boleh, ataupun bidan perempuan yang boleh menguruskan urusan kelahiran, proses kelahiran tu. Jadi tidak boleh doktor lelaki ataupun dia pergi kepada doktor lelaki. Sedangkan ada. Jadi itu kalau memang tak boleh, memang itulah kalau doktor kerajaan dia ada shift dia,
waktu dia itu, dan doktor lelaki pada ketika tu itulah yang dia bertugas, yang perempuan tak ada. Itu lain cerita. Ini memang ada pilihan, tak apa saya nak yang doktor yang tu handsome sikit. Nanti bayi ni keluar muka kenan sikit dengan doktor tu. Boleh. Jadi yang itu yang maksudnya bukan boleh pula dia cakap macam tu. Sepatutnya tidak boleh. Jadi dia kena pilih. Kalau tak ada doktor perempuan Islam, pergi doktor perempuan yang kafir pun tak apa, kerana mudarat melihat aurat yang berlainan jantina itu besar. Maksudnya pergi kat doktor perempuan yang walaupun kafir itu lebih ringan daripada pergi doktor lelaki. Doktor yang lelaki. Kemudian ada juga kaedah yang namanya ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ditentukan berdasarkan kadarnya. Itu yang kita kata tadi, contohnya seorang yang membuka aurat, sakitnya contohnya di bahagian atas lutut. Jadi dia hanya dibolehkan membuka auratnya pada batasan yang kadar yang dia nak ubati saja, yang dia nak buat luka tu saja, yang dia nak sembuhkan. Jadi kalau sakit tu ke atas lutut, lutut atas tu, jadi dia tak boleh selak sampai ke atas. Jadi darurat itu mestilah dengan sekadarnya saja, wala adin, tidak boleh dia melampaui batas. Kalau makan makanan yang haram, contohnya tadi kita kata makan babi, yang ada pada ketika tu babi aja, jadi dia boleh makan sekadar dia boleh hidup, bukan dia bedal semua sekali. Saya boleh buat barbecue lagi. Itu dah melampaui batas. Maksudnya dia dah berlebihan. Ataupun dalam kitab ada menyebut seorang yang tercekik, makan kacang ke apa tercekik, jadi ketika itu yang ada depan dia tu arak aja, air lain tak ada. Kalau dia tak teguk, mati terus je, tak boleh nak sangkut sini. Dia dibenarkan meneguk, boleh dia minum, tapi sekadar melepaskan benda tu, maksudnya bagi dia hidup balik je. Tak boleh lepas tu dia togak lagi, round kedua pula tak ada benda yang tercekik. Jadi itu namanya dia melampaui batas. Melampaui batas itu larangan. Larangan terbahagi kepada dua, ada yang makruh namanya dan ada yang haram. Bagi orang yang mukmin yang nak meraih darjat takwa, benda yang makruh pun dia cuba tinggalkan. Jangankan kata haram, benda yang makruh pun dia dielakkan. Contoh tadi, makan berdiri, makan tangan kiri, dan kita melakukan istinja itu dengan tangan kanan. Cebok itu dengan tangan kiri tapi guna dengan tangan kanan. Jadi itu makruh. Jadi kita sebagai seorang mukmin seharusnya benda yang makruh pun kita tinggalkan, supaya melatih diri kita menjauhkan benda yang haram. Kalau terbiasa buat benda yang makruh, alasan tak apalah, kan makruh aja, bukan berdosa pun. Dia khawatiri lama kelamaan dia akan naik sikit, dia masuk ke dalam kawasan yang dilarang, yang larangan, iaitu benda yang haram. Jadi benda yang namanya makruh, kalau maksud makruh pun benda yang dia benci, yang Allah benci, yang Nabi benci, kita sanggup ke? Tak sanggup. Kalau sebut makruh mungkin tak perasan sangat, tapi kalau sebut ini benda ni Nabi benci, Allah benci, jadi kita akan tahu, oh tak boleh, pasal benda tu dibenci. Adapun perintah al-amru, ma amartukum minhu fa'tu minhu mastata'tum, apa yang aku perintahkan. Perintah dalam bahasa Arab namanya al-amru, larangan an-nahyu, perintah al-amru. Perintah ni juga terbahagi kepada dua, satu yang namanya sunat, satu lagi yang namanya wajib. Yang sunat ini ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqibu tarikuhu, apa yang diberi pahala, diberi pahala ketika kita melakukan dan tidak diazab sekiranya kita meninggalkan. Contoh apa? Puasa sunat, solat sunat, sedekah sunat, macam-macam, banyak. Jadi benda tu kalau buat dapat pahala, tak buat tidak akan diazab. Tak akan diazab pasal benda tu sunat. Benda tu sunat. Tapi kita dah naik level-level sampai peringkat dah dewasa matang ni, jadi sunat itu buat dapat pahala, tak buat rugi, tak buat dia rugi. Kalau dengan budak-budak kita terangkan buat dapat pahala, tak buat boleh tak? Tak buat tak apa, boleh. Nak ngajar ambil semayang, kita ngajar yang sunat yang rukun, dia tanya dulu, yang sunat ni boleh tak Ustaz? Tak buat. Boleh tapi rugi. Tak apalah Ustaz, tak berdosa kan? Tak berdosa. Memang yang wajib yang dia buat. Memang yang wajib je. Tapi level-level kita ni takkan macam tu juga, mesti naik sikit.
Maksudnya buat dapat pahala, tak buat rugi. Tak buat rugi. Contoh solat sunat rawatib, ba'diyah, qabliyah semua sekali itu. Jadi kita cuba. Kemudian yang kedua iaitu wajib. Wajib ni adalah yang Allah perintahkan, Nabi perintahkan kita buat. Jadi siapa yang buat maka dia dapat pahala, yang tak buat dia berdosa. Dia lawan kepada haram. Haram buat berdosa, tinggalkan dapat pahala. Wajib buat dapat pahala, tinggalkan maka dia berdosa. Contohnya solat fardu 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan sebagainya. Jadi itu perintah yang namanya perintah wajib. Jadi Nabi kata dalam bab perintah ni, Nabi kata fa'tu minhu mastata'tum, buatlah, kerjakanlah kamu semampu yang kamu boleh. Semampu yang kamu boleh. Bila bab larangan, fajtanibu wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dia ada beza. Pertama suruh buat, tak kisahlah suruh buat tu sunat ke wajib. Yang kedua larangan, supaya makruh ataupun haram. Dalam ketika Nabi sebut suruh kita buat yang sunat ataupun wajib, Nabi kata apa? Fa'tu minhu mastata'tum, buatlah sedaya yang kamu boleh, semampu. Tapi dalam bab larangan, Nabi kata janganlah kamu fajtanibu, jauhkan diri. Maksudnya apa? Seolah-olah difahami di situ larangan, ayat Nabi dalam bab meninggalkan sesuatu yang dilarang itu lebih tegas, lebih kuat lagi. Seolah-olah tidak ada kompromi berbanding dengan kita nak mengerjakan ketaatan. Pasal Nabi kata dalam bab ketaatan, Nabi kata buatlah semampu yang kita boleh. Contohnya seseorang yang sakit tak boleh solat berdiri. Ada salah seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Imran bin Husain mengadu kepada baginda Nabi, wahai Rasulullah, saya ni ada sakit buasir. Macam mana saya nak solat? Nabi kata apa? Kalau tak boleh berdiri maka duduk. Dan kalau tak boleh duduk, Nabi kata mengiring, baring ataupun mengiring. Jadi maksudnya apa? Buat semampu boleh. Bukan semampu boleh itu ikut kemampuan. Maksudnya kita tak boleh. Tak boleh saya dalam 5 waktu ni yang saya paling tak boleh subuh. Jadi saya buat 4 waktu boleh tak? Bukan tu maksudnya. Maksudnya kita buat dalam wajah yang dikehendaki, dalam tuntutan yang dikehendaki. Tetapi dalam sesuatu tuntutan itu mungkin tak boleh yang paling sempurna, maka kurang sedikit. Seperti kita contoh tadilah, orang yang solatnya tak boleh berdiri betul. Qiyam ni dalam solat fardu wajib, ataupun kita sebut rukun fi'li. Berdiri tegak. Qiyam ni berdiri tegak. Tegak tu maksudnya belakang badan kita ni tegak lah, diri. Itu adalah rukun fi'li. Rukun maksudnya kalau orang boleh berdiri tapi dia pergi duduk, maka tak sah solat dia. Tak sah. Ini cerita solat fardu lah ni. Solat sunat tak apa. Solat sunat tak apa, ni solat fardu. Tapi kalau dia memang tak boleh, memang tak boleh berdiri, maka dia dibenarkan untuk duduk. Bukan turun baring, duduk dulu, step dia. Kalau tak boleh duduk, maka boleh dia mengiring. Mengiring macam mana? Mengiring lah. Rusuk kanan dia jejak dekat lantai, lalu dada dia menghadap ke arah kiblat. Duduk macam mana? Duduk kat bawah boleh, duduk kat kursi boleh. Duduk ni tak kisah. Bersila boleh, kaki melunjur boleh, ikut kita lah. Ikut mana pun boleh. Jadi terkadang kalau di negara-negara Arab, khususnya saya belajar di Mesir. Di Mesir itu, di masjid-masjid memang dia ada sediakan bangku macam kursi kantin sekolah tu, panjang tu. Memang dia letak, itu memang pot-pot orang yang semayang duduknya. Memang dia ada kawasannya. Walaupun dia datang awal ke apa, memang itulah pot dia kat kursi kantin tu lah, belakang tu semua. Jadi kalau betul memang tak boleh, boleh duduk. Tapi dia kena, gitu kita kata, kena darurat itu tuqadaru biqadariha, mestilah diuruskan dengan kadarnya. Kalau dia tak boleh berdiri pada rakaat pertama, tapi rakaat kedua dia boleh berdiri, dia kena berdiri. Dia tak boleh, saya tak boleh berdiri. Jadi semua rakaat dia bantai, tak boleh berdiri. Dia tak boleh macam tu. Contoh orang, dia boleh berdiri, tapi dia tak boleh berdiri lama. Maksudnya imam habis Al-Fatihah dia dah tak boleh dah. Ini kalau berdiri juga memang ada tombang. Pada ketika tu baru dia boleh duduk. Dia tak boleh starting tu duduk dah. Itu tak boleh macam tu. Dia betul-betul tak boleh, baru dia boleh pilih duduk.
Kalau dia boleh, dia kena berdiri balik. Contoh rakaat pertama tak boleh. Tapi biasanya kalau orang yang lengoh ke, tak boleh diri lama ni, rakaat pertama tu mungkin dia boleh lagi. Masuk imam baca surah panjang pula, surah sajadah, surah al-insan ke apa. Jadi dia ada kursi kat belakang, dia boleh duduk. Nanti kalau dia rasa dia dah okey kot, diri boleh, tak masalah. Dia boleh diri duduk, boleh diri duduk, boleh, tak masalah. Walaupun dalam satu solat. Solat Isya 4 rakaat, 2 kali duduk, 2 kali berdiri, boleh, tak ada masalah. Tapi kena solat itu adalah solat fardu. Kalau solat sunat tak kisah. Solat sunat dia ringan. Kalau kita boleh berdiri tapi kita tak nak diri, saja nak duduk, boleh, tak ada masalah. Pahala 1/2. Kalau pahala solat berdiri 100, pahala dia 50 lah. Kalau baring pahala dia separuh lagi, 25 pula. Jadi itu kalau orang yang tak ada darurat lah, tak ada hajat, saja. Jadi itu kalau orang yang berdiri tu kadang-kadang kita kena tengok. Maksudnya kena, kalau kita sendirilah sakit, kena betul-betul lah. Maksudnya kadang orang dia sakit, dia dah 2-3 bulan solat duduk, 2-3 bulan solat duduk. Jadi bila dah solat lama, dia dah terbiasa. Biasalah solat duduk dah biasa, kaki patah ke apa. Tapi pada ketika itu dia dah okey, dah sembuh. Tapi kerana dah kebiasaan sampai dia tak nak, yang itu bahaya. Kerana berdiri tegak dalam solat fardu itu adalah rukun. Jadi itu kita kata dalam Nabi suruh kita, perintah Nabi, buatlah fa'tu minhu mastata'tum, apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka kalian kerjakanlah mastata'tum, semampu yang kalian boleh. Adapun dalam bab larangan, maka Nabi kata fajtanibu, iaitu kita menjauhkan diri kita. Jadi itu sedikit perkongsian kita. Dia belum habis lagi. Yang belakang tu insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Jadi yang kita kongsi 1/2 lah daripada hadis ni, larangan dan perintah. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan akan datang. Hadza wabillahi taufiq. Kita wakuf dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la